ajal kita dan juga rezeki. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi kitab yang asal pembawanya sudah almarhum, betul saya risau juga, tak habis kitab saya pula yang almarhum pula. Risau juga ni, yang sambung-sambung semua almarhum. Saya biasa mengajar kitab Mau'izah Hasanah dan juga Sakaratul Maut ataupun Al-Imam Jalaluddin Asyuti kitab Ziarah ke Alam Barzah. Dia banyak kitab kematian. Imam Qurtubi pun ada rahsia di sebalik tabir kematian. Sebab tu kita ni ustaz, macam mana ulama boleh karang kematian ni, macam mana ulama boleh cerita keadaan kematian ini? Ini bergantung kepada yang disabitkan dalam hadis Nabi SAW. Sebab kematian diceritakan berbeza-beza. Sahabat cerita begini, ada sahabat yang mengumpamakan seperti ini, maka sebut saja kematian ini dia banyak. Sebab tu kita melihat pada kenapa dikarangkan ulama kitab ini, supaya kita merasai betapa dahsyatnya bila sebut tentang kematian. Bila kita tengok orang mati, tu dah bahagiannya kan, mulut kita sebut kan, dah pergi dah dia, dah pergi dah, meninggal dah dia, dah selesai dah 3 hari selesai, dah selesai dah 7 hari selesai. Tapi apa yang berlaku kepada dia kita tak tahu. Apa yang terjadi kepadanya kita tak tahu. Seperti mana kita, mungkin kita tak pasti sama ada minggu hadapan masa kita. Kan Imam Syafi'i kata apa? Ramai pada hari ini yang sedang gelak ketawa, sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Wallahu alam. Kita masuk dalam malaikat maut dan para pembantunya. Allah Subhanahu taala berfirman, Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum. Katakanlah Muhammad, Kul yatawaffakum, kul katakanlah, merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat maut yang diberi tugas mencabut nyawa kalian akan mematikan kalian. Surah As-Sajadah ayat 11. Kita biasa tak baca sajadah besok. Saya tahu tuan-tuan mesti hafal di penghujung saja. La yastakbirun, betul? Sebab waktu itu nak sujud. Dan yang kedua, fa'arid anhum wantazir innahum. Itu je yang kita fikir. Saya pun kadang macam tu juga kalau jadi jemaah. Rupanya baru rakaat pertama dia batal insan pula surah kedua. Imam ni tu nak kena ni, baca panjang pula. Sajadah dia ada Jumaat je, maka buatlah kalau mampu. Dalam surah yang lain Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Apabila datang waktu kematian kepada salah seorang di antara kalian, para malaikat kami akan mematikannya. Mereka itu tidak pernah melalaikan kewajipannya. Surah Al-An'am ayat 61. Mengenai firman Allah, baca dulu syarah bawah ni. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat kami mematikannya. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya para pembantu malaikat maut itu terdiri dari para malaikat juga. Maka tugasan mencabut nyawa ini, ketua bagi segala ketua adalah malaikat maut, tetapi ada pembantu yang melakukan tugas ini juga, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Hatim. Sebab akan menjadi kepada soal fikiran kita, bagaimana keadaan malaikat maut mencabut setiap nyawa berpindah ganda. Itu benda yang kita tak boleh berfikir menggunakan akal. Bila kita baca Quran baru kita fahami. Dalam syarah tersebut mengatakan maksudnya para pembantu malaikat maut itu terdiri dari para malaikat. Yang malaikat kita tahu biasalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Itu semua yang kita ketahui. Dan banyak beribu-ribu malaikat seperti mana duduknya di dalam majlis ilmu. Banyak tuan-tuan, cuma kita tak nampak. Sebab itu bila mana duduk dalam majlis dipaungi dengan rahmat Allah,
dibawa oleh para malaikat yang mengembangkan sayapnya, lalu diterbangkan banyak rahmat Allah. Sebab itu bila duduk dalam kuliah majlis ilmu, banyak yang tidur sebab seronok, sejuk je tuan-tuan. Dan juga SOP pada majlis ilmu memang ditetapkan dinding-dinding yang ada. Nampak? Dinding dan juga tiang. Tu tuan-tuan, jaga-jaga tuan-tuan. Selama saya berkuliah ni, yang paling banyak meninggal orang duduk kat tiang. Dia cakap je, bukan tiang sini tuan-tuan. Bukan tiang je, ramai juga yang meninggal bersandar. Semua dah takut pakat nak duduk jauh tuan-tuan. Subhanallah. Kita gelaklah sikit tuan-tuan, jangan stres sangat. Ini kami malam Jumaat kan, jangan stres-stres tuan-tuan. Memang kita cerita bab mati, tapi kita tahu bagaimana tugasan malaikat maut, juga pembantunya, iaitu akan mencabut nyawa-nyawa kita, dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab tersebut. Hal yang sama diriwayatkan oleh Abu Syekh dari Ibrahim An-Nakai, tetapi dia menambahkan setelah itu nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Abu Syekh menuturkan bahawa Wahab ibnu Munabbih mengatakan sesungguhnya para malaikat yang mendatangi manusia adalah mereka yang mematikan manusia dan menuliskan ajal untuk manusia. Ini pembantu pada malaikat maut, iaitu malaikat Israel. Jika mereka mematikan suatu jiwa, mereka terus menyerahkannya kepada malaikat maut. Nampak tuan-tuan? Itu tugasan. Sebab tu malaikat ni yang kita ketahui ada, dan yang kita tidak ketahui pun ada. Seperti mana Nabi pun kita cuma tahu ada 25 rasul atau nabi-nabi yang kita kenal, sedangkan banyak lagi nabi yang belum kita ketahui kalau kita baca dalam kitab-kitab yang dikarangkan oleh ulama. Mereka terus menyerahkan kepada malaikat maut. Ni pembantu kepada malaikat maut. Kan tuan-tuan, kita ni tak, kita kata apa, bagaimana keadaan seseorang itu mati, banyak riwayat. Yang pertama ada diceritakan seorang yang dipanggil Singa Arab, seorang sahabat, saya lupa namanya, tuan-tuan, ada dalam kitab Sakarat Maut. Dia kata bagaimana keadaan sakitnya sakaratul maut ini. Dia katakan seperti mana gunung yang menghempap tubuh dadanya. Nampak? Gunung-gunung itu yang menghimpap tubuh badannya. Tuan-tuan, dihimpit dan seolah-olah kita tidak boleh bernafas ketika itu. Nampak? Dihimpitkan pada tubuh badannya. Sebab tu kita rasa mati ni, kita nampak macam orang tu mati biasa, sedangkan perkara itu dan setiap mereka yang meninggal akan mengalami sakaratul maut. Begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua di antara kita akan mengalami, tapi keadaannya berbeza-beza. Ada yang diceritakan seperti mana tertusuknya duri, lalu duri itu dicabut sedikit demi sedikit daripada tubuh badan kita. Dia dah mencucuk tubuh badan kita, lalu ditarik sedikit demi sedikit. Sakit tuan-tuan, sakit. Sebab tu mati ni tak boleh lagi. Sebab tu mati ni kita rasa cuma sekali. Ada seorang Nabi, saya lupa tuan-tuan, dalam satu riwayat diberikan oleh Allah merasakan sakitnya kematian, tapi nyawa ni ditarik daripada belah kaki. Maka ketika mana dia ditarik, maka diberikan nyawa semula. Katanya pada Allah, cukuplah cuma mati itu bagi aku sekali, tak nak dah dua kali.